السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah, yakni syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah pada pagi ini. Kita semua masih dipanjangkan umur oleh Allah. Dan kita masuk pada pagi ini dalam kita masih lagi berada dalam bulan-bulan haram. Dan pagi ini kita berada pada hari Isnin. Hari Isnin yang disebut dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Isnin ini ialah hari di mana Allah Subhanahu wa taala nak memberi keampunan kepada kita. Sukanya Allah nak beri ampun pada kita. Sebab rahmat kasih sayang Allah mendahului daripada sifat Allah mengazab manusia. Rahmat tu mendahului, bukan mengazab manusia tu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallam qal tuftahu abwabul jannah yawmal isnin wa yawmal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu وبين أخيه الشحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلها أنظر هذين حتى يصطلها أنظر هذين حتى يصطلها. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Hari ini hari Isnin. Allah membuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Maka Allah pun mengampunkan dosa setiap hamba-hambanya. Fayughfar likulli 'abdin. Lalu Allah mengampunkan dosa setiap hambanya yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, yakni mereka yang beriman. Illa, melainkan yang Allah tak ampun dosa dia ni, kecuali lelaki yang saling bermusuhan dengan saudaranya Syahna, makna bermusuhan dengan saudaranya, lalu dikatakan kepada para malaikat 3 kali, anziru hazaini hatta yastaliha, tinggalkanlah dahulu mereka berdua ini sehinggalah mereka berdamai. Tinggalkanlah dahulu mereka berdua ini sehingga mereka berdamai.
Tinggalkanlah dahulu mereka berdua ini sehinggalah mereka berdamai. Besar hadis ni sahabat sekalian. Jaga-jaga kita. Kenapa? Hari ni hari Isnin. Allah nak beri keampunan. Macam cari sebab je. Dalam seminggu 2 kali. Hari Isnin, hari Khamis. Allah nak beri keampunan. Tiba-tiba kita tak dapat. Ngapa tak dapat? Orang itu ada perbalahan dengan saudara se-Islamnya. Tak kiralah dia balah bahak duit ke, bahak harta ke. Jadi jaga-jaga kita. Pagi ini sahabat sekalian, kita nak menyambung pada bahagian mana? Pada bahagian istighfar. Istighfar menjadi sebab kepada bersihnya hati kita daripada dosa. Nak sambung lagi siri yang kedua. Allah sebut dalam ayat tadi, siapa yang bertaubat kepada Allah, ni perintah Allah. Hukum bertaubat itu wajib, bukan sunat tau. Apa-apa kalau kita jumpa orang apa jahat macam mana pun, yang pertama ialah suruh dia bertaubat. Itu langkah pertama. Langkah pertama dia suruh bertaubat pada Allah. Dan Allah nak ampun dosa kita. Bila ampun dosa, wa yudkhilakum jannat. Allah akan masukkan kita dalam syurga. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, maka kita hendaklah senantiasa memperbanyakkan istighfar. Minta ampun dengan Allah. Caranya, ini caranya yang kita nak sambung pagi ni. Caranya ialah kita hendaklah bertaubat kepada Allah, yakni kembali ke pangkuan Allah dengan menyesali ketelanjuran kita dan memohon dari Allah agar Dia mengampunkan kita serta menerima semula kita sebagai hamba-Nya. Cara tak ada lain. Kita balik pada Allah, itabah, taubah, itabah, balik semula pada Allah, menyesal atas ketelanjuran dosa kita buat dulu, supaya Allah ampun dosa kita dan diterima kita sebagai hamba-Nya. Bila Allah dah terima kita sebagai hamba-Nya, apa jawapannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, hati yang tenang, mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamu meredai lagi diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kalangan hamba-hambaku. Jadi hamba dia. Bila jadi hamba-Nya, wadkhuli jannati, masuk syurga. Mari pagi ini kita meneliti bagaimana kita nak bertaubat kepada Allah. Taubat tidak sempurna kecuali dengan menyempurnakan syarat-syarat berikut. Hak yang disebut taubatan nasuha. Yang pertama, meninggalkan maksiat dan dosa yang dilakukan. Tinggal terus. Jangan dibuat lagi, jangan dibuat lagi, tinggal terus. Dosa makan riba, dosa mengumpat, dosa menipu, dosa makan duit haram, dosa rasuah, dosa mata, dosa tinggal terus. Meninggalkan maksiat dan dosa yang dilakukan. Tinggallah. 2, menyesal. 1, tinggal, jangan buat. Yang kedua, mesti ada menyesal. Menyesal, orang Arab kata an-nadam. An-nadam ni menyesal. Nyesalnya aku.
menyesali ketelanjuran melakukan dosa dan maksiat tersebut. Menyesal. Perbuatan zahir kita tinggal terus. Hati kita pula apa dia? Menyesal. Allah, ya Allah. Bila menyesal setengah. Saya pun ingat hadis ke apa? Dia kata, An-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah dah taubat dah. Allah menyesalnya saya. Menyesalnya saya. Itu dah ke taubat dah tu. Masya Allah. 3. Berazam, bertekad dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh. Tidak akan kembali semula kepada maksiat dan dosa tersebut. Azam sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita tak nak buat maksiat pada Allah. Sungguh-sungguh kita tu. Azam sungguh. Azam, usaha sungguh. Azam, macam kita duk sebut. Tawakal, macam mana tawakal? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila kamu dah benar-benar berazam diikuti dengan tindakan. Sungguh-sungguh. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Lepas tu awak serahlah diri pada Allah. Serahlah pada Allah. Terpulanglah pada Allah. Jadi kita kena azam sungguh-sungguh ni. Dalam hati kita. Bahawa aku tak nak buat lagi dah. Tak nak buat dah. Tak nak buat dah. Inilah 3 syarat kepada taubatan nasuha. Makna confirm Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab Tuhan janji. Tuhan janji nak ampun dosa. Allah dia tak mungkin janji. 1, meninggalkan maksiat dan dosa. Tinggal terus. Jangan tangguh-tangguh. Dalam bab meninggalkan maksiat, tengoklah kalau saya mampu saya tinggal. Tak ada. Tapi dalam buat kebaikan, ada. Kalau mampu buatlah. Bersedekah kalau mampu buat. Berpuasa kalau mampu buat. Itu boleh. Tapi meninggalkan maksiat, Ustaz, sekarang saya tak mampu lagi. Hei, tinggal maksiat mana boleh tak mampu. Nampak? Cantik agama kita aja. 2, menyesal hati kita. Menyesal sungguh. Menyesal tu. Kadang-kadang benda tu berlaku lama dah. Bila duduk tu mikir Allah. Allah, ya Allah. Kalau bolehlah meleleh air mata. Meleleh. Itu taubat tu. Allah Ta'ala terima. Allahu Akbar. Yang ketiga, berazam. Dan di sana ada tambahan. Tambahan. Yang keempat. Jika dosa dan maksiat itu ada hubungan dengan manusia. Pula dah. Sama ada manusia itu Islam ataupun tak Islam. Hendaklah disusuli dengan memohon maaf dan memulangkan barang yang diambil atau minta halal dari tuannya. Hak ni susah. Pasal berkait dengan orang. Boleh jadi berkait dengan batang tubuh dia. Dah kita ngopak dia. Boleh jadi berkait dengan memfitnah dia. Itu kacau tu. Itu yang kacau tu. Dalam dunia internet hari ini. Awak cakap sini mereka dah dengar dah ni. Ni ada tak sahabat daripada Saudi ni. Ya, tengok kejap. Dia tengah tidur sekarang tau. Mana ada tengah tidur sedap dia masa ni. Dia tak ada. Ini sahabat saya Tuan Haji Razali. Cikgu ni. Duk Sabah. Lama duk Sabah. Dia kata ustaz ke mati Sabah lah agaknya. Tua sikit pada saya. Allah. Tak adalah. Orang-orang Sabah tak ada ni. Sahabat sekalian. Kalau dah berkait dengan orang, susah kita. Dunia internet, awak campur dalam internet. Hari ini orang sibuk dengan bisnes. Cari kekayaan. Awak bisnes lah. Jangan duk buruk ke orang lain dalam bab awak duk menega-menega je lah.
Carilah harta kekayaan. Jangan fitnah orang, jangan khianat. Jangan. Ya. Jika dosa dan maksiat itu ada hubungan dengan manusia, hendaklah disusuli dengan memohon maaf dan memulangkan barang yang diambil. Satu, mohon maaf. Minta maaf tu dulu. Hak pulang juga. Hak pulang juga. Saya dah pulang dah, beres. Awak dah buat dosa dia. Pasal awak dah ambil barang dia. Ataupun saya ustaz pinjam tapi lama sikit. Katalah begitu. Awak dah berdosa. Kita berjanji nak bayar hutang. Tak bayar hutang. Berdosa itu bukan kerana tak bayar hutang tu. Janji itu dulu. Maka bila kita berjanji, tunai janji. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi kita kena tunai janji kita. Tunai janji. Tunai janji pasal kita mampu. Kalau kita tak mampu, bab lain lah. Jadi kita tak. Yang pertama apa dia? Awak minta maaf. Tuan Haji, maafkan saya. Maafkan saya Tuan Haji. Sebenarnya hak yang duk ambil benda tu saya lah sebenarnya. Bayangkan tuan-tuan nak sebut tu bapak payahnya kita. Sebab tu kau berkait dengan orang susah. Dengan Allah Ta'ala, okey tadi. Mudah je dengan Allah. Tapi dengan manusia, Allah payah. Maka jaga mulut, jangan terlanjur. Jaga. Diam-diam sudah. Dalam hati ada ustaz. Tak apa dalam hati. Dalam hati aku rasa sah ni memang dia berzina. Jangan. Kita beritahu kawan kita. Aku yakin memang dia berzina. Confirm. Tak pasal-pasal dah terlepas mulut kita. Awak tak maaf macam mana tu? Ustaz, saya dalam hati sudah dia. Ustaz, bengkak dah dalam hati. Bekak. Biarlah dia kembang dalam hati kita. Tak apa dia. Ke isteri kita pun jangan kita cakap. Ya. Nampak tak? Jaga-jaga ni. Ni buat tuduh orang berzina lah. Tuduh orang. La ilaha illallah. Jaga-jaga tuan-tuan. Baik. Memohon maaf. Bukan saja mohon maaf. Pulangkan barang yang kita ambil. Duit yang kita ambil. Cuba tuan-tuan bayangkan kita ambil harta orang ramai. Payahnya lah nak pulang balik. Harta orang ramai. Harta rakyat. Harta kerajaan. Hak rakyat ustaz. Saya pun rakyat. Bukan begitu cara fahamnya. Sebab ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Kerajaan. Kena jaga tu. Jangan ambil ustaz. Ini hak mesuara masjid kerajaan Melaka. Jabatan agama punya ustaz. Ni kerajaan. Bila ada kerajaan, kena ada kerakyatan. Saya ni rakyat. Saya layak ambil. Kalau kira begitu, teruklah kita. Jangan. Maka sahabat sekalian, marilah saya sendiri dan semua yang ada pada pagi ini, kita benar-benar menjadi manusia mana yang disebut dalam ayat tadi, manusia yang taubatan nasuha. Tak siapa yang Tuhan sebut tadi tu? Yang Allah sebut tu. Ya ayyuhalladzina amanu. Mana ayat tadi? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, dia sebut. Siapa orang beriman? Kalau orang tanya, angkat tangan. Saya orang beriman. Saya orang beriman. Okey. Allah kata apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu semua. Itu fi'lul amrin. Maknanya perintah. Suruh kita buat. Kenapa Tuhan suruh bertaubat? Tadi kata, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Itu menunjukkan bahawa orang yang beriman ada dosa. Allah beri peluang kita untuk diampun dosa kita, sahabat sekalian. Alhamdulillah. Panjang umur kita lagi. 60 tahun, 65 tahun, 40 tahun, 35 tahun. Mujur saya panjang umur. Ambil kesempatan tadi. Taubat nasuha. Sungguh-sungguh. Apa taubat nasuha itu?
Ada 4 syaratnya. Apa syarat tadi? 1, meninggalkan maksiat dan dosa lah ketinggal terus. Berhenti. Kalau berkawan dengan orang yang buat maksiat, berhenti terus. 2, menyesal hati kita, jiwa kita. Yang ketiga, berazam dengan sepenuh hati. Kalau berkait dengan manusia, sahabat sekalian, barulah kita hendaklah tambah lagi satu, kena minta maaf dengan dia. Bukan saja kita minta maaf dengan dia, termasuklah kena pulangkan balik barang dia. Minta halal darinya. Nanti timbul soalan pula, ustaz, dia dah mati. Itulah. Tuan-tuan jaga, hutang tu wajib bayar. Maka carilah. Cari siapa? Carilah warisnya. Ingat, hari ini banyak orang berhutang, dia tak bayar. Pasal apa dia? Dia dah di isytihar bankruptcy. Dia tetap wajib bayar mengikut hukum Islam. Tapi dah undang-undang sekarang tidak undang-undang Islam. Sebelum di isytihar bankruptcy, dia dah pindah milik lah. Pindah anak dia, isteri dia, beres dia. Allah. Jadi sahabat sekalian, sekadar itu pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan dan kerahmatan kepada saya sendiri dan kepada tuan-tuan sekalian. Jaga-jagalah diri kita masing-masing supaya kita termasuk di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keampunan dosa kepada kita, yang akhirnya melayakkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tangguh majlis dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah, tasbih penebus dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa yang kita dah belajar sebenarnya. Doa yang kita dah belajar. Jadi insya-Allah malam ini sahabat-sahabat, jangan lupa kita sambung lagi. Kita nak sambung di mana ustaz? Malam ini kita ada lagi sambungan dia. Sambungan itu ialah kita akan sambung pada bahagian istighfar Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita akan sambung situ pula. Sambung di mana? Istighfar para Rasul. Macam mana Nabi pun ada istighfar Rasul-Rasul. Kita sambung malam ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.